Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di Malaysia kita mengamalkan mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka sepatutnya setiap individu mengetahui manaqib ataupun biodata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, saya akan masuk satu persatu manaqib ataupun biodata yang ada pada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala secara ringkasnya. Yang pertama iaitu nama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu nama beliau ialah Muhammad ibn Idris bin Osman Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Osman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubay ibn Abdul Yazid ibn Hashim ibn Abdul Muttalib ibn Abdul Manaf. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau daripada Arab, iaitu dia datang daripada kaum yang nama kaum dia iaitu kaum Quraisy. Dan dia ni, Imam Syafi'i ni, beliau bersambung nasab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada datuknya. Dia bersambung nasab dengan Nabi ni pada silsilah pada datuknya, iaitu bersambung pada Abdul Manaf. Bonda Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, nama dia apa dia? Iaitu nama dia Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyah. Al-Azdiyah ni nama satu tempat di Yaman. Seterusnya iaitu kelahiran Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala iaitu pada hari Jumaat, dan hari Jumaat tersebut ialah hari yang terakhir daripada bulan Rajab, iaitu pada tahun 150 Hijrah. Iaitu pada tahun tersebut, pada tahun 150 Hijrah itu wafatnya seorang imam, iaitu Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Apabila wafatnya Abu Hanifah, maka lahirnya seorang imam, iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Selepas itu, tempat lahirnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di sini ada beberapa pendapat yang menyatakan bahawa tempat kelahiran Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang pertama iaitu pendapat yang menyatakan bahawa Imam Syafi'i ini dia lahir di Gaza di Palestin. Pendapat yang kedua yang kata Imam Syafi'i dilahirkan di Asqalan. Pendapat yang ketiga menyatakan bahawa Imam Syafi'i dilahirkan di Yaman. Dan pendapat yang keempat menyatakan bahawa Imam Syafi'i dilahirkan di Mina. Pendapat yang paling asah ataupun paling sahih sekali yang pertama iaitu Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, iaitu di Palestin. Ayah kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggal dunia ataupun wafat ketika Imam Syafi'i berada di dalam kandungan ibunya lagi. Setelah mana wafatnya ayah kepada Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i duduk ataupun tinggal bersama bondanya, iaitu Fatimah. Selepas itu, bondanya membawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pergi ke Mekah, yang pada itu usia Imam Syafi'i ketika itu iaitu 2 tahun. Ketika mana sampai di Mekah, maka bondanya menyuruh Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu pada ulama yang ada di Mekah tersebut, iaitu Imam Syafi'i ini menuntut ilmu, mengaji Al-Quran dan menghafal Al-Quran pada umur 7 tahun. Dia mengaji dengan siapa? Imam Syafi'i mengaji Al-Quran dan menghafal Al-Quran ni dengan siapa? Tok guru dia siapa dia? Iaitu tok guru dia nama Ismail ibni Qustantin. Itu nama tok guru Al-Quran pada Imam Syafi'i semasa di Mekah.
Seterusnya beliau mengaji pula sunnah Nabi ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghafalnya. Beliau mengaji hadis, lepas tu menghafal hadis pada usia 10 tahun, 9 ataupun 10 tahun. Selepas itu beliau mengaji pula tentang bahasa Arab. Bahasa Arab pada usia, dia mengaji bahasa Arab ni pada suku Huzain. Suku Huzain ni antara keistimewaan suku Huzain ni iaitu mereka ni pandai dalam bahasa Arab, dari segi sorofnya, nahunya, dari segi balaghahnya dan seumpama dengannya. Dan seterusnya iaitu kemudian beliau mengaji fiqh pula. Mengaji fiqh dengan gurunya yang bernama Muslim Ibnul Qali Az-Zinji. Muslim Ibnul Qali Az-Zinji ni ialah guru yang pertama memberi keizinan kepadanya untuk memberi fatwa pada masa Imam Syafi'i berumur 15 tahun. Umur 15 tahun ia diberi keizinan oleh gurunya untuk memberi fatwa di Mekah. Diberi fatwa oleh gurunya, iaitu di kota Mekah. Ketika ini di kota Mekah. Dan seterusnya ketika mana Imam Syafi'i berada di Mekah ni, Imam Syafi'i terdengar bualan orang bahawa yang menyatakan bahawa di Madinah ada seorang ulama yang hebat, iaitu nama ulama tersebut iaitu Imam Malik Ibnu Anas. Maka dengar daripada letiran tersebut, maka Imam Malik nak pergi ke Madinah untuk menuntut ilmu dengan orang tersebut. Sebelum tu saya nak terang sikit tentang saya nak beritahu tentang isteri Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Isteri Imam Syafi'i nama dia siapa dah? Iaitu nama dia Hamdah. Hamdah binti Nafi'. Hamdah binti Nafi'. Anak kepada Imam Syafi'i ni dia dikurniakan 4 cahaya mata. 2 lelaki dan juga 2 perempuan. Anak yang pertama iaitu nama Muhammad Abu Osman. Yang kedua nama dia Muhammad Abu Hasan. Yang ketiga perempuan nama dia Zainab, dan yang keempat dinamakan sebagai Fatimah. Baik, itu nama isteri dan juga anak kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Seterusnya kembali balik kepada Imam Syafi'i mendengar ada pengkhabaran yang menyatakan bahawa ada seorang ulama ni, dia seorang ulama di Madinah yang sangat hebat. Maka terdengar daripada letiran tersebut Imam Syafi'i nak pergi ke Madinah. Maka dia meminta izin daripada bondanya untuk pergi ke Madinah untuk menuntut ilmu dengan orang tersebut, iaitu dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka bondanya pun bagi untuk pergi ke Madinah. Baik, selepas mana telah Imam Syafi'i pergi ke Madinah dan hendak menuntut ilmu dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik ni dikatakan sebagai Imam Darul Hijrah, sehinggalah dikatakan Imam Malik ni la yufta wa Malik fi hijrah. Janganlah seseorang berani memberi fatwa di Mekah ni, ketika mana Imam Malik berada di Mekah ni, jangan sesiapa pun berani membagi fatwa sekiranya Imam Malik berada di Mekah. Itu menunjukkan kehebatan yang ada pada Imam Malik rahimahullah ta'ala, sehingga takut orang lain ataupun ulama lain untuk memberi fatwa ketika mana Imam Malik berada di Mekah. Baik, ketika mana Imam Syafi'i ini sampai di Madinah, maka dia nak pergi ke pengajian Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan syarat nak masuk dalam pengajian Imam Malik ni, dia kena ada kitab. Dan ketika itu Imam Malik mengajar kita Al-Muwatta'. Imam Syafi'i dia tak ada kitab Muwatta'. Imam Malik ni seorang yang fakir, miskin, tak ada duit nak beli kitab, nak beli pensel pun tak ada, nak beli buku nota pun tak ada. Maka Imam Syafi'i ni dia gagah juga duduk di pengajian Imam Malik. Dia masuk pelan-pelan duduk di belakang sekali, lepas tu dia mencatat apa yang Imam Malik mengajar. Dia mencatat macam mana? Dia ambil alat dia, lepas tu dia tulis di tapak tangan Imam Syafi'i. Maka
Perbuatan tersebut diketahui oleh Imam Malik. Imam Malik tengok, siapa budak ni main dalam pengajian aku, tak ada buku, lepas tu ambil air liur, lepas tu tulis di tangan. Adakah dia bermain-main dengan pengajian aku, di dalam pengajian aku? Maka selepas tamat daripada pengajian tersebut, Imam Malik panggil Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka Imam Malik tanya, hang ni siapa dia, nama apa, main daripada mana, apakah tujuan hang main sini? Maka Imam Syafi'i pun jawab, nama aku Imam Syafi'i semua daripada kaum Quraisy, dan aku main sini, aku daripada Mekah dan main ke Madinah untuk menuntut ilmu dengan kau Imam Malik, dan aku seorang yang fakir, yang tidak ada buku, tidak ada kitab apa semua, sebab itulah aku tulis di tangan aku sebagai nota. Disebabkan itu, Imam Malik, disebabkan kasihan tersebut, Imam Malik bagi kitab Muwatta' dah, bagi pinjam kitab Muwatta' tersebut kepada Imam Malik, Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i pun ambil kitab tersebut dan balik. Dalam beberapa hari, Imam Syafi'i menghafal kitab tersebut. Setelah mana Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta' dan dia nak pergi balik, dia nak pergi bagi balik kitab Muwatta' itu kepada Imam Malik, maka Imam Malik ni nak test dia. Dia ni betul-betul ke dak hafal dan kitab Muwatta' ni. Maka Imam Malik tanya dia, baca hadis 1 sampai hadis ke-15 contoh. Maka Imam Syafi'i pun baca daripada hadis 1 hingga ke hadis 15 tanpa ada kesilapan sekali pun. Dari sudut nahunya, dari sudut barisnya, daripada periwayat hadis semua betul. Maka ta'ajub Imam Malik tentang apa yang didatangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka Imam Malik pun ambillah Imam Syafi'i ni sebagai anak murid dia, dan Imam Syafi'i pun mengajilah dengan Imam Malik ni sehinggalah Imam Malik wafat. Kemudian duduk dengan Imam Syafi'i duduk dengan Imam Malik ni sehinggalah Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijrah. Dan pada usia tersebut, Imam Syafi'i berusia 29 tahun. Selepas mana Imam Malik wafat, maka Imam Syafi'i ni dia kembali ke Mekah. Dia belajar lagi. Dia balik semula ke Mekah, tempat tinggal dia. Maka di sana dia mengaji balik, dia buat halaqah ilmu apa semua. Selepas tu kemudian beliau berihlah ke Yaman dan mengaji dengan seorang ulama ni, nama dia Mutarrif Ibnu Mazin, dan juga Amru Ibnu Salamah. Ini guru-guru beliau ketika mana beliau mengaji di Yaman. Kemudian beliau berihlah pula ke Iraq pada tahun 180 Hijrah. Dan pada masa ini, apabila beliau berhijrah ke Iraq ni, beliau bertemu dengan anak murid kepada Abu Hanifah, iaitu nama apa? Iaitu nama dia Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, iaitu anak murid kepada Abu Hanifah. Maka mengajilah dengan beliau sehinggalah beliau wafat pada tahun 180 Hijrah. Mengaji dengan Abu Hasan Asy-Syaibani ini, mengaji sehingga wafatnya beliau pada tahun 180 Hijrah. Kemudian beliau, Imam Abu Syafi'i rahimahullah ta'ala, kembali pula ke Mekah dan mengaji pula. Dia kembali ke Mekah, dia buat halaqah ilmu, dia mengajak orang, dan ketika itu dia mengarang satu kitab, yang mana kitab tersebut dinamakan sebagai kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah iaitu kitab yang pertama sekali dikarang dalam ilmu usulul fiqh. Kitab Risalah ni ulama kata kitab yang pertama dikarang oleh Imam Syafi'i dalam ilmu usulul fiqh. Baik, seterusnya kemudian beliau kembali ke Iraq, iaitu dia pergi saja, lebih kurang daripada 2 tahun. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ni dia pergi ke Iraq sebanyak 3 kali. Yang pertama pada tahun 180 Hijrah. Itu pertama kali dia pergi ke Iraq. Selepas itu dia pergi pula ke Iraq pada 195 Hijrah. Itu tahun yang kedua, kali yang kedua beliau ke Iraq. Dan kali yang ketiga beliau pergi 198 Hijrah. Selepas daripada dia pergi kali yang ketiga ke Iraq, maka kemudiannya beliau berihlah pula
berrihlah pula ataupun berkunjung ke Mesir pada tahun 199 Hijrah. Dan dia mengaji. Apabila dia pergi ke Mesir ni, dia bertemu dengan seorang guru, seorang ulama tu nama apa? Ulama Abdullah Ibn Hakam. Abdullah Ibn Hakam. Ini guru pertama yang Imam Syafi'i menuntut semasa di Mesir. Dia menuntut ilmu ni dengan Abdullah Ibn Hakam ni, sehinggalah tok guru dia ni meninggal dunia. Iaitu selepas itu beliau menyebarkan ajaran dia, menyebarkan mazhab dia di Mesir, iaitu dinamakan sebagai mazhab jadi. Dia mengajak orang, lepas tu dia beri fatwa, maka fatwa tersebut ataupun qaul tersebut dinamakan sebagai al-qaulu jadid. Maka qaul yang dia keluarkan sebelum ini, iaitu di Iraq, maka dinamakan sebagai al-qaulu qadim. Ya. Baik, seterusnya Imam Syafi'i duduk di Mesir sebanyak 4 tahun. 4 tahun ataupun lebih. Imam Syafi'i pertama sekali buat pengajian, iaitu buat halaqah ilmu, iaitu di mana? Iaitu di Masjid Al-Amru Al-As. Amru Ibn Al-As. Okey. Itulah masjid yang pertama Imam Syafi'i buat pengajian. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wafat pada malam Jumaat. Imam Syafi'i ini dia wafat pada malam Jumaat dan dikemumikan pada hari Jumaat, hari keesokannya, iaitu pada tahun 204 Hijrah. Iaitu umur ketika itu Imam Syafi'i, iaitu umur dia berapa? Umur dia 54 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ni dia meninggal disebabkan apa? Iaitu disebabkan terkena satu penyakit, iaitu dinamakan sebagai penyakit buasir. Walaupun dia terkena penyakit buasir tersebut, dia tidak mengurangkan semangat dia untuk menyebarkan ilmu dia, menyebarkan mazhab dia. Okey. Ada yang dikatakan bahawa ketika dia mengajar ni, darah yang keluar daripada punggung dia tu, dia terpaksa duduk di dalam satu bekas. Dia duduk dalam satu bekas tu untuk tak mau bagi darah tu mengalir, maka dia kena duduk dalam satu bekas untuk mengajar orang. Itu dikatakan himmah beliau dalam menyebarkan ilmu. Baik. Yang seterusnya iaitu guru-guru Imam Syafi'i. Guru-guru Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, iaitu Imam Syafi'i berguru di banyak negara. Antara negara yang dia pergi iaitu Iraq, Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menghitung guru Imam Syafi'i sebanyak ada 79 guru. Itu bilangan guru Imam Syafi'i, iaitu ada 79 orang. Banyak. Itu banyak. Baik. Selepas itu anak murid. Murid-murid Imam Syafi'i ini seperti mana yang dihitung oleh Ibn Hajar, kata ada 160 anak murid dia. Antaranya Imam Mas'ab, antara anak murid Imam Syafi'i ini iaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni iaitu anak murid kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, takat itu saja pengkongsian saya takat ini, iaitu tentang biodata ataupun manaqib Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.